Aktif hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Razarudin bin Husin, Ketua Polis Negara. Assalamualaikum yang dihormati Nasib. Orang Perubatan Sempena Rasukan 14 Badan Persekutuan dan Majlis Hari Ulang Tahun PSP ke-68 terdiri daripada 3 pegawai kanan dan 1 semua pegawai rendah polis siap sedia untuk diperiksa. Yang dihormati Nasib. Pemeriksaan mohon izin meneruskan atau cara. Yang dihormati Nasib. Terima kasih. Yang dihormati Nasib. Yang dihormati Tan Sri serta hadirin sekalian, tertib cara pada pagi ini dimulakan dengan menaikkan jalur gemilang dan nyanyian 2 buah lagu, iaitu lagu Negaraku dan diikuti lagu Sang Saka Biru. Semua pegawai polis ditindaki memberi tabik hormat semasa lagu Negaraku dinyanyikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Inspektur Jeneral Tan Sri Razaluddin bin Husin, Ketua Polis Negara. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Sri Hazlani bin Ghazali, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keselamatan Awam, dan isteri yang berbahagia Datuk Sri Fazia binti Haji Abdul Hamid, Pengurusi Perkep Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keselamatan Awam. Yang dihormati Datuk Sri dan Datuk Pengarah Jabatan Polis Diraja Malaysia dan isteri, serta Ketua-Ketua Polis Negeri dan isteri. Yang dihormati Datuk-Datuk Timbalan Pengarah Jabatan Polis Diraja Malaysia dan isteri. Yang dihormati Senior Assistant Commissioner Tuan Muhammad Said bin Ibrahim, Komander Pasukan Simpanan Persekutuan selaku Tuan Rumah Penganjuran, dan isteri yang berbahagia Puan Nur Hatimah binti Madani, Pengurusi Perkep Pasukan Simpanan Persekutuan. Datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, pegawai khana polis, pegawai rendah polis, pegawai awam, ahli perkep, para pesara PDRN, tetamu jemputan, rakan-rakan media, seterusnya, hadirat yang dihormati sekalian. Salam hormat dan selamat datang diucapkan kepada para hadirin sekalian di dataran kawat pasukan simpanan persekutuan Ceras Kuala Lumpur bersempena Majlis Perasmian Markas Pasukan Simpanan Persekutuan dan Majlis Sambutan Hari Ulang Tahun Pasukan Simpanan Persekutuan ke-68 pada hari ini, iaitu 7 Disember 2023 bersamaan 23 Jamadil Awal 1445 Hijrah. Di kesempatan ini, majlis ini merakamkan penghargaan ucapan terima kasih tidak terhingga di atas kesudian hadir Ketua Polis Negara bersama serta kepada semua tetamu-tetamu yang hadir kerana sudi memeriahkan lagi majlis pada hari ini. Untuk makluman yang dihormati Tan Sri dan hadirin sekalian, majlis pada pagi ini disertai oleh seramai 11 pegawai kanan polis dan 391 pegawai rendah polis, membabitkan 8 detachment terdiri daripada Detachment Unit 1 PSP Ceras diketuai oleh Inspektor Muhammad Nur Azlan bin Noruddin. Detachment Unit 2 PSP Johor Bahru diketuai oleh Inspektor Wan Yusof bin Wan Ibrahim. Detachment Unit 3 PSP Pulau Pinang diketuai oleh Inspektor Muhammad Hanif bin Aziz. Detachment Unit 4 PSP Ceras diketuai oleh Inspektor Izwan Hafiz bin Mokhtar. Detachment Unit 5 PSP Ipoh diketuai oleh Inspektor Jagadis Anak Lelaki Directory. Seterusnya, Detachment Unit 6 PSP Kuala Terengganu diketuai oleh Inspektor Muhammad Nur Zaini bin Nordin. Detachment Unit 7 PSP Seremban pula diketuai oleh Inspektor Muhammad Salim bin Muhammad Ismail. Dan akhir sekali, iaitu detachment khas terdiri daripada elemen-elemen payung terjun, penembak tepat, penyelam scuba, unit berkuda, water cannon dan jumpa wanita diketuai oleh Inspektor Sodik bin Napri. Pegawai pemerintah baris pada pagi ini diterajui oleh Deputi Inspektor Polis Muhammad Zulfadli bin Zulkifli dan dibantu oleh Asisten Inspektor Polis Muhammad Rizwan bin Roslan serta SI baris oleh Sub Inspektor Muhammad Zamani bin Bahari bersama 102 orang kawalan kehormatan dari pasukan simpanan persekutuan polis Diraja Malaysia. Pembawa panci-panci pasukan simpanan persekutuan diketuai oleh Inspektor Muhammad Farid bin Anwar. Perhimpunan pada pagi ini juga turut diiringi oleh Pancarangan Pusat Polis Diraja Malaysia di bawah kendalian Inspektor Muhammad Farhan bin Muhammad Safiruddin dan dibantu oleh Drum Major Korporal Muhammad Farreza bin Ramlan. Yang dihormati Tan Sri serta hadirin sekalian, agar majlis kita pada hari ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa akan dibacakan.
Dari atas. Bacaan doa pada pagi ini akan dipimpin oleh Asisten Sekretariat Polis Muhammad Budri bin Sulaiman dari Bahagian Agama dan Konseling Jabatan Integriti dan Pemantauan Standard Bukit Aman. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana zunubana wa liwalidina. Ya Allah, kami menadah tangan merafakkan kesyukuran kepadamu di hari yang berbahagia lagi bersejarah ini. Dapatlah kami berhimpun di majlis peresmian markas Pasukan Simpanan Persekutuan dan sambutan ulang tahun Pasukan Simpanan Persekutuan ke-68 yang akan disempurnakan oleh Yang dihormati Inspektur Jeneral Tan Sri Razuluddin bin Husin, Ketua Polis Negara, sebagai satu majlis yang mendapat taufik dan hidayahmu, keberkatan dan kerahmatan, serta berjalan dengan lancar dan sempurna. Allahumma ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, semoga dengan tersergam indahnya markas Pasukan Simpanan Persekutuan ini akan dapat memberikan semangat, galakan dan dorongan kepada seluruh warga Pasukan Simpanan Persekutuan khususnya dan polis Diraja Malaysia amnya dalam meningkatkan lagi mutu perkhidmatan sebagai penguatkuasa undang-undang yang berintegriti, cekap, berdedikasi dan berwibawa serta berwawasan tinggi dan seterusnya membawa kemajuan dan kejayaan kepada pasukan polis Diraja Malaysia. Ya Allah, hiasilah sanubari kami dengan sifat-sifat mahmudah yang mulia lagi terpuji. Jauhilah dari kami sifat-sifat mazmumah yang hina lagi dikeji. Tanamkanlah ke dalam diri kami sifat rajin bekerja dalam suasana semangat bekerjasama dan persaudaraan yang sejati ke arah mencapai kerahmatan dan keridhaan-Mu. Ya Allah, anugerahkanlah kami kesihatan yang baik. Selamatkanlah kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada. Selamatkanlah negeri dan negara kami dari sebarang perlakuan jenayah, huru-hara, wabak, bala bencana, ancaman musuh yang boleh menggugat kestabilan negara. Keharmonian hidup rakyat jelata. Semoga hidup kami di dalam sejahtera, aman damai sepanjang masa. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai satu perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami pula selepas ini sebagai satu perpisahan yang diberkati dan dilindungi. Dan terimalah khidmat bakti kami sebagai amal ibadah serta bekalan di sisi-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Yang Hormati Tasri. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis menanggapan ucapan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Div hadirin sekalian, mengumumkan panji-panji pasukan simpanan persekutuan dan kawalan kehormatan utama berarak keluar dari medan pembarisan. Hadirin Ibu berdiri hormat dan para pegawai polis Diraja Malaysia diminta memberi tabik hormat semasa panji-panji pasukan simpanan persekutuan berarak keluar dari medan pembarisan.
Yang dihormati Tan Sri dan hadirin sekalian, acara diteruskan lagi dengan pertunjukan pantomim. Bagi mengundi segmen pantomim ini, maka dengan itu majlis diserahkan kepada Inspektur Muhammad Syafi'i bin Ceman. Dipersilakan tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Banyak pengajaran yang boleh kita belajar dari kisah yang bakal para hadirin tonton. Peristiwa yang menyayat hati berlaku 25 tahun yang lalu. Peristiwa rusuhan tahanan Indonesia Selatan. Peristiwa yang telah mengorbankan nyawa armada pasukan polis Diraja Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan negara dan ketentraman awam. Yang dihormati Tan Sri Ketua Polis Negara, yang dihormati Datuk Seri Pengarah Jabatan KDNK, yang berbahagia Datin Seri Pengurusi Perkip Jabatan KDNK, yang dihormati Dato'-Dato', Datin-Datin, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Veteran Polis Diraja Malaysia, dan para hadirin yang dikasihi sekalian. Marilah sama-sama kita mengimbas kembali detik peristiwa bersejarah ini. Ya Allah, kenapa hari ini rasa macam lain? Tak sedap pula hati. Selamatkanlah suamiku dan keluargaku dari musibah, Ya Allah. Betul apa yang orang kata, bila mana naluri isteri yang buat merasakan macam ada sesuatu yang tidak kena, dan bila mana terlalu memikirkan
jarang sekali telahan isteri itu adalah salah. Berlaku sahaja perasaan terteri pada pasangan, pada si isteri pasti akan berdebar. Pada 25 Mac tahun 1998, ketika seluruh warga polis Diraja Malaysia sedang meraihkan peringatan Hari Polis ke-191, Truk Unit 5 Alpha dan Bravo PSP Ipoh Perak telah diatur gerak bersama Truk Unit 4 PSP Kuala Lumpur untuk mengawal rusuhan dalam kem tahanan imigresen Semengih, Selangor. Pada 26 Mac tahun 1998, jam lebih kurang 1.15 minit pagi, 3 truk PSP telah melaporkan diri di Balai Polis Semengih Kajang, seperti mana arahan Komander PSP ketika itu, SCP Besar Abu Bakar bin Said. Sebaik sahaja tiba, satu talimat perancangan operasi telah dilakukan oleh pegawai penjaga truk dan arahan penugasan adalah untuk bersama pasukan 69 komando melaksanakan penyeraian. Baju panas ke? Iyalah, biasanya tak pernah pula nampak cik buka baju dan kita standby macam ni. Hidung cik tu pun nampak merah tu. Saja ambil air malam, panas lah. Kenapa? Nak saya tolong bukakan baju awak sekali ke? Sejuk. Tarik. Pada dini hari Khamis 26 Mac tahun 1998, suku Aceh yang telah ditahan sebagai pendatang asing tanpa izin berada dalam pusat tahanan imigresen Semengih semasa proses mendapatkan maklumat seperti nama, alamat asal usul, dokumen perjalanan, alamat majikan di Malaysia, cara datang ke Malaysia dan nama lain, telah melakukan proses dengan menggunakan kata-kata disebut serta menggunakan sikap mengambil bekerjasama dengan pihak lembaga. Akibat daripada perasaan tidak puas hati kerana ada yang seolah-olah telah melakukan penyerangan, suku Aceh ini telah mula bertindak ganas dengan melontarkan pada pusat tahanan Semengih serta mencabut kursi pagar untuk dijadikan senjata. Harta benda milik kerajaan juga turut dimusnahkan dan dibakar. Usulan yang berlaku telah banyak merosakkan pagar-pagar yang memisahkan blok tahanan A, B, C dan D. Perusuh atau lebih dikenali sebagai GAM, Gerakan Aceh Merdeka, telah melakukan ancaman nyawa terhadap anggota keselamatan serta tahanan parti yang lain, sehingga ancaman tersebut telah membuatkan parti yang tidak terlibat mencari jalan keluar dari pusat tahanan kerana tidak mahu dikeluarkan. Memandangkan situasi ini semakin meruncing, pasukan simpanan prosedural bersama 69 komando diarahkan masuk dalam pertahanan ini untuk mengawal keadaan dan menjaga keselamatan tahanan lain yang tidak terlibat serta memastikan harga benda milik tahanan tidak dirosakkan dengan yang macam. Anggapan juga harus dilaksanakan sekiranya menghalang pihak polis melakukan tugas yang dipertanggungjawabkan.
yang berjaya meloloskan diri dan negara menyebutkan bantuan. Malangnya telah dikejar dan dibuka berkali-kali. Menggunakan besi sagala yang dijadikan senjata oleh perusahaan. Serangan tersebut dilakukan cukup parah sehingga menekankan kematian terhadap Hotel Nasaruddin Tinggi. Benar hidup ini memerlukan pengorbanan. Dan pengorbanan itu memerlukan perjuangan. Namun sejauh manakah ketabahan kita dalam mengharungi detik apabila rakan seperjuangan rebah dan jatuh, pergi buat selama-lamanya di hadapan kita. Apakah yang patut kita katakan kepada istri, kepada anak-anak yang menantikan kepulangan suami dan ayah ini? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa hamba-Mu ini dan tempatkanlah rohnya bersama orang yang beriman, dan Kau kurniakanlah surga kepadanya. Gugurnya berbira merah. Tragedi depo tahanan imigrasi
sebenarnya. Pergolakan di negara seberang, mereka memprotes, tidak mahu dihantar pulang. Lima tahun yang lalu, sehari selepas sambutan Hari Polis ke-191, Truk 5 Bravo dari FRU Unit 5 Ibu Perak bersama Truk 4 Bravo Kuala Lumpur diarahkan mengawal ketenteraman di depo tahanan sementara Immigration Semendi. Pendatang asing tanpa izin berusaha bertindak ganas, meruntuhkan tembok dan membakar blok kediaman. Dalam keadaan suram, hanya diterangi cahaya dari maraknya bangunan yang terbakar. Pendatang asing berteriak, "Kami tidak mau diantar pulang!" dan bertindak menyerang pasukan keselamatan seolah-olah mereka telah bersedia untuk bertempur. Dan keadaan kucar-kacir, Kopral Naza ditangkap. Las Kopral Ali dalam keadaan cedera memberanikan diri mengharungi gelora rusuh demi menyelamatkan sahabatnya yang tidak bermaya. Parah dibelasah, disiksa kejam, ditikam besi curucuk pagar, di dada, di muka, di kepala, di seluruh tubuh badan. Dengan tangan air mata, dia mendakap sambil berbisik kepada sahabatnya yang sedang nazar. Bertahan, Nazar, bertahan. Mengucap, Nazar, mengucap. La ilaha illallah. Setelah melihat sahabat karibnya gugur, Las Kopral Ali Pinggas bangun semula bersama rakan-rakannya untuk bertempur semula. Betullah apa yang diandaikan. Tak kalah naluri seorang istri merasakan seperti ada sesuatu yang tidak kena bakal berlaku. Sambil termenung, ia teringatkan suaminya yang sedang berjuang. Dengan sebab doanya, "Ya Allah,
melaksanakannya. Jauhilah mereka dari bencana. Ya Allah, tolonglah. Tolonglah. Selepas kejadian, Laskopper Ari teringatkan kata-kata Allah yarham sahabatnya. Dalam keadaan nazak, dia masih risaukan anak-anak dan istrinya. Dia masih mampu bertanya, bagaimanakah keadaan mereka? Itulah kata-kata yang tidak akan dilupakan hingga ke akhir hayat. Sahabat, bersemadilah dengan tenang. Hanya doa mampu kami utuskan. Semoga rohmu ditempatkan bersama insan-insan yang disayangi pencipta. Kami yang engkau tinggalkan ini masih akan terus berjuang demi keamanan, demi kesejahteraan, demi ketentraman negara yang kami sayangi hingga ke nafas detik yang terakhir. Terima kasih yang dirahmati Tan Sri. Sidang hadirin yang dihormati sekalian, majlis memohon kepada para hadirin yang beragama Islam untuk membacakan Al-Fatihah buat Allahyarham Sarjan Nasruddin bin Yub serta semua yang terlibat, dan kepada bukan beragama Islam bertafakur mengikut kepercayaan agama masing-masing. Al-Fatihah. Hadirin sekalian, seperti redupnya mentari pagi, sebegitu sayupnya perasaan hibah ini menyusup ke sanubari, mengenangkan perwira yang gugur di medan pertempuran demi memastikan keamanan negara terus terpelihara. Mohon para hadirin untuk bangun dan bersama-sama kita memberi tumpuan di tengah-tengah akan ketabahan seorang insan bernama Puan Solha binti Mat Hassan yang terus gagah Pak Sri Kandi, seperti mana bekasannya Allahyarham Sarjan Nasruddin bin Yub, suaminya yang setia kepada Sang Saka Biru. Sidang hadirin sekalian, majlis ingin menjemput dan mempersilakan pengarah Jabatan KNKA dan pengurusi perket Jabatan KNKA bersama Komander Pasukan Simpanan Persekutuan dan pengurusi perket Pasukan Simpanan Persekutuan untuk mengiringi yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Razaruddin bin Hussein, Ketua Polis Angkara, untuk turun ke tengah padang kawat bagi menyantuni Puan Solha binti Mat Hassan. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada Ketua Polis Negara, Pengarah Jabatan KDKA dan Isteri serta Komander Pasukan Simpanan Persatuan dan Isteri kerana sudi menyempurnakan acara sebentar tadi. Dan hadirin sekalian, begitulah tadi persembahan pantomen yang telah digarap oleh Komander Pasukan Simpanan Persekutuan serta turut dijayakan oleh Komentator Inspektor Muhammad Syafiee Benjamin serta dibantu oleh Korporal Muhammad Salman bin Arif dari Ibu Pejabat Pasukan Gerakan Khas Bukit Aman dan pembaca sajak yang telah dideklarasikan oleh Sarjan Muhammad Zulhusni bin Muhammad Said dari Unit 2 PSP Johor Bahru, dan kepada semua yang telah menjayakan seminar hari ini, berikan tepukan kepada sekali lagi.
Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan. Maka dengan itu majlis dengan penuh takzimnya menjemput dan mempersilakan yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Razarudin bin Hussein, Ketua Polis Negara, untuk menyampaikan ucapan perasmian. Dipersilakan yang dihormati Tan Sri. Terima kasih saudara dan juga saudari pengacara majlis, dan juga ucapan terima kasih kepada Asisten Superintendent Polis Muhammad Puteri bin Sulaiman yang telah membaca doa dalam majlis yang hadir pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Mentari sekalian alam. Selawat dan salam ke atas baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga dan para sahabat baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Seri Hazali bin Ghazali, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA, dan juga yang berbahagia isteri Datin Seri Faziah binti Haji Abdul Hamid, Pengurusi Pekat Jabatan KDNKA. Yang dihormati Datuk Seri Pengarah Jabatan PDRM, yang berbahagia Datuk Fakhrul Hatta bin Musa Timbalan, Ketua Pengarah Jabatan Kehilatan Semenanjung Malaysia. Yang dihormati Senior Assistant Commissioner Mak Syed bin Ibrahim, Komander Pasukan Simpanan Persekutuan, dan yang berbahagia Puan Nur Fatimah binti Mat Deni, Pengurusi Perkat Pasukan Simpanan Persekutuan. Sebelum saya memulakan bicara, saya mengucapkan syabas dan juga tahniah kepada Datuk Seri Pengarah KDNKA dan juga kepada Komander Pasukan Simpanan Persekutuan yang telah memberi satu persembahan pentomen yang sangat yang menjadi lesson learned kepada pihak kita apabila kejadian-kejadian melusung di berlaku. Terima kasih. Yang dihormati Datuk-Datuk Ketua Polis Negeri, para pesara PDRM, Komander-Komander Pegawai Kanan PDRM, ahli-ahli perkat, rakan media, seluruh tuan-tuan dan puan-puan yang hadir di sekalian. Marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan izinnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul sempena majlis perasmian Markas Pasukan Simpanan Persekutuan dan juga sambutan Hari Ulang Tahun Pasukan Simpanan Persekutuan ke-68 pada pagi ini. Tahniah kepada semua. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, Pasukan Simpanan Persekutuan ataupun PSP merupakan salah satu sayap kanan Polis Negara Malaysia yang bernaung di bawah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam. Seiring dengan peredaran masa, peranan dan fungsi PSP jauh lebih meluas dan mencabar, tidak hanya tertumpu kepada hal yang melibatkan ketenteraman awam semata-mata. Peranan PSP telah diperbagaikan, termasuklah bagi tugas risikan untuk bantu pasukan sahabat yang lain membenteras kegiatan jenayah perentas sempadan seperti sindiket penyelundupan kontraben meliputi petrol, diesel bersubsidi, dadah, minuman keras, barangan keperluan harian yang merupakan barangan kawalan seperti beras, tepung, gula dan juga lain-lain hasil khazanah negara. Selain itu, PSP turut terlibat dalam kawalan sempadan negara daripada pencerobohan pengganas dan menyikat kemasukan pendatang asing tanpa izin. Begitu juga dengan unit berkuda PSP yang memberikan khidmat rondaan sepanjang sempadan negara termasuk di pesisiran pantai. Sungguh pun berhadapan dengan pelbagai halangan, rintangan, PSP telah membuktikan kesikapan serta kewibawaan warganya demi menjaga keselamatan, ketenteraman dan keamanan masyarakat dan negara. Pelbagai kerjasama juga telah dilaksanakan untuk membolehkan kejayaan dicapai secara bersepadu dengan agensi-agensi seperti perkhidmatan,
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Saran Hidup, Lembaga Minyak Sawit Malaysia dan lain-lain agensi. Div dan hadirin yang berhormati sekalian, suka untuk saya kongsikan dari bulan Januari hingga Oktober 2023, sejumlah 41 kes melibatkan kesalahan penyeludupan pencaben, migran, ketum, mercun dan khazanah negara berjaya dikesan oleh PSP di seluruh negara, melibatkan nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM31.8 juta dengan tangkapan seramai 162. Syabas daripada saya, sahabat dan tahniah mengucapkan kepada seluruh warga PSP atas kejayaan yang cukup membanggakan ini. Besarlah harapan saya agar momentum kemenangan ini dapat diteruskan pada masa yang akan datang. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, saya dipahamkan bahawa markas pasukan simpanan persekutuan pada asalnya terletak di pusat latihan polis Pulako, Jalan Semarak, Kuala Lumpur, sebelum kemudiannya dipindahkan ke sini pada tahun 2006. Markas baru ini menempatkan Unit 1, Unit 4, Unit Berkuda PSP dan Truk Wanita serta blok pentadbiran, pengangkutan, dewan dan blok perumahan buat warga PSP. Dengan kesergamnya, markas ini membuktikan manifestasi pengistarafan kerajaan terhadap peri pentingnya peranan PSP dalam menjaga keamanan dan ketentraman awam sejak sekian lama. Kerajaan dan pucuk pimpinannya, pasukan juga sentiasa mengambil cakna akan kebajikan dan keperluan aset warganya sejajar dengan arus pembangunan dan teknologi semasa. Mewakili PDRM, saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas keprihatinan pihak kerajaan, khususnya Kementerian Dalam Negeri KDN yang telah meluluhkan perolehan bagi PSP yang meliputi perolehan kelengkapan keselamatan anti riot sejumlah 10 juta, perolehan 13 laras sniper rifle .22 berjumlah 2.3 juta, perolehan 10 buah van tempur berjumlah 3.6 juta, perolehan 4 buah kenderaan float bonded truck berjumlah 2.2 juta, perolehan penggantian 175 laras riot gun berjumlah 2.8 juta, dan terakhir kali adalah perolehan 10 ekor anjing rusuhan berjumlah 900,000. Adalah diharapkan aset yang bakal diperolehi nanti akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga PSP untuk terus memberi perkhidmatan yang terbaik, insyaAllah. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, di sebalik kejayaan seorang lelaki pasti berdiri belakangnya seorang wanita. Untuk itu, saya mengambil kesempatan ini merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga Perkap, khususnya Perkap PSP yang sentiasa berdiri teguh memberi sokongan yang tidak berbelah bagi kepada para suami. Sesungguhnya kesabaran, pengorbanan dan sokongan puan-puan dalam memahami kerjaya suami dalam bidang keputusan ini amat dihargai dan disanjung. Sebelum bunuh diri, saya merakamkan penghargaan kepada seluruh ahli jawatan kuasa kerja yang terlibat dalam memastikan kelancaran majlis kita pada pagi ini. Akhir kata, semoga warga pasukan simpanan persekutuan sentiasa diberikan afiat dan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa menjalankan tugas. Saya juga mendoakan agar seluruh warga pasukan diberi kesihatan yang baik untuk meneruskan khidmat bakti dan perjuangan demi tanah air tercipta ini. Selamat menyambut hari ulang tahun pasukan simpanan persekutuan ke-68 dan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan markas pasukan simpanan persekutuan serta pengkalan unit berkuda pasukan simpanan persekutuan pada pagi ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sedang tidur, masuk jalan tapi susah untuk hidup. Korbankan harga diri kerana ego, lagi ke tangga. Di jalan raya, masih jalan bergaya. Aku with me till the wheels fall off. Tak ada daya, kedar ada janji. Sumpah setia, sehingga akhir hayat dan hujung dunia. Budak-budak bawah blok masih ada di ghetto. Kereta tak tukar blok, boleh cucuk toleto. Dan budak-budak dalam blok-blok hidup kejaran. Masih bermesyuarat, guna setiap saat. Kaliwara, jaga budak tak terjengkak. Sedang tidur, masuk jalan mati susah untuk hidup. Korbankan harga diri kerana ego, nanti kena tangkap kena polisi. Transformasi gempur PSP ini wujud adalah hasil pemikiran idea dari yang dihormati mantan komander PSP ketika itu, iaitu Senior Assistant Commissioner Dato' Abdul Hamid bin Muhammad Ali pada tahun 2012. Sebelum lawatan beliau ke negara-negara barat termasuk negara Perancis, beliau memikirkan bahawa perlunya satu perubahan dilakukan ke atas rakyat unit PSP bagi mencontohi kesesuaian tindakan rakyat unit negara tersebut untuk tugasan masa kini di Malaysia. Justru itu, Komandan Pusat Latihan Pasukan Simpanan Persekutuan ketika itu, DSP Besara Megat Badrul bin Megat Latif telah dipertanggungjawabkan bagi merangka kertas kerja cadangan untuk mewujudkan kawat transformasi gempur PSP seperti yang dikehendaki bagi tujuan menangani situasi ketenteraman awam masa kini. Gerak tindak kawat gempur ke arah transformasi PSP. Taktikal telah diperkenalkan pada PSP pada tahun 2015 oleh CRS France. Kekuatan gempur menggunakan kekuatan dan kelengkapan yang sedia ada. Gerak tindak gempur menggunakan senjata yang mencederakan dan tidak menyebabkan kematian. Perolehan sebanyak 10 buah van gempur telah diluluskan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Gerak tindak kawat gempur akan dilaksanakan dalam penugasan lapangan setelah van tempur diterima oleh pasukan simpanan persekutuan. Semua bilang kapal terbang so fly dari pramugari sorang-sorang. No love, so tidak pernah korang hidup sapo, tapi bukan cakap pasal bola. Kerja harimau yang sedang tidur, masa jalan Gempur
3 pagi tengah sekali lokak. Tiba-tiba bila simpang kiri ada roadblock. U-turn, kenapa kamu lari kalau kau tidak bersalah? Kenapa tangan terjadi? Roll, engine Evo berbunyi 1 jam di balai boleh buat kamu sunyi. Kalau kau bilang suara aku boleh tolong cari. Kalau tak telefon bareng kenapa satu kampung mari? No, kakak pun saja Angry, jaga lampu biru baru gambar jadi mata laba. Alright, no, kakak pun saja Angry, jaga bilang nama lagu wajah suap saya rantu mama. Ke kiri, ke kanan, hati-hati bila di jalan. Di sini, di sana, cari kawan jangan cari lawan. Jangan kejar harimau yang sedang kisah. Masa jalan mati susah untuk dijaga. Kau akan harga diri kerana kisah. Nanti kena kau tak dengar polisi ibu. Jangan kejar harimau tidur. Kepau! Berangkat! Kejar harimau yang sedang tidur. Masuk jalan mati susah untuk hidup. Korbankan harga diri kerana Hadirin sekalian, demikianlah gimmick majlis perasmian markas pasukan simpanan persekutuan Ceras Kuala Lumpur dan pangkalan unit berkuda Ceras Kuala Lumpur yang telah disempurnakan oleh Ketua Polis Negara. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Dan seterusnya majlis mempersilakan pengarah Jabatan KTPA bersama Komando Pasukan Simpanan Persekutuan bagi mengiringi Ketua Polis Negara untuk menuju ke ruang di sebelah kiri pentas utama untuk meneruskan gimmick perasmian selanjutnya. Dipersilakan. Dipersilakan Ketua Polis Negara untuk menurunkan tanda tangan di blok perasmian markas pasukan simpanan persekutuan Ceras Kuala Lumpur. Perasmian pangkalan unit berkuda pasukan simpanan persekutuan Ceras Kuala Lumpur. Hadirin sekalian, berikan tepukan gemuruh buat Ketua Polis Negara di atas penyempurnaan acara itu tadi. Dan dengan ini secara rasminya pangkalan unit berkuda Ceras Kuala Lumpur dan markas pasukan simpanan persekutuan Ceras Kuala Lumpur dirasmikan secara rasminya. Berikan tepukan gemuruh sekali lagi.
Seterusnya dipersilakan Ketua Polis Negara diiringi oleh Pengarah Jabatan KDNKA bersama Komandan Pasukan Simpanan Persekutuan untuk meneruskan acara berikutnya. Sidang hadirin sekalian, acara diteruskan lagi dengan penyampaian sijil penghargaan. Mendahului senarai penerima dipersilakan mendahului senarai penerima dipersilakan yang dihormati Asisten Komisioner Polis Tuan Rosman bin Kasman, Timbalan Komander Pasukan Simpanan Persekutuan mewakili Ibu Pejabat Pasukan Simpanan Persekutuan Bukit Aman. Seterusnya dipersilakan dengan dihormati Saudara Tuan Muhammad Azli bin Abdurrahman, Pegawai Pemerintah Unit Sakit PSP Ceras. Seterusnya dipersilakan yang dihormati Superintendent Tuan Cakpa bin Paiman, Pegawai Pemerintah Unit 2 PSP Johor Bahru. Seterusnya dipersilakan yang dihormati Saudara Tuan Muhammad Khairuddin bin Jamal El Zainal, Pegawai Pemerintah Unit 3 PSP Pulau Pinang. Seterusnya dipersilakan pula yang dihormati Superintendent Tuan Muhammad Fatih bin Daud, Pegawai Pemerintah Unit 4 PSP Ceras. Seterusnya dipersilakan yang dihormati Saudara Tuan Nur Azizan bin Yusuf, Pegawai Pemerintah Unit 5 PSP Ipoh. Seterusnya dipersilakan pula yang dihormati Superintendent Tuan Wan Razani bin Wan Ibrahim, Pegawai Pemerintah Unit 6 PSP Kuala Terengganu. Seterusnya majelis mempersilakan yang dihormati Deputi Saudara Polis Tuan Alabeset Anak Laki Arumugam, Pegawai Pemerintah Unit 7 PSP Selambang. Seterusnya majlis mempersilakan yang dihormati
Deputi Superintendent Polis Wan Nur Hidayah binti Daman Huri, Pegawai Pemerintah Unit Berkuda PSP Ceras. Dan akhir sekali dipersilakan yang dihormati Deputi Superintendent Polis Tuan Nazrul Azwan bin Nazri, Komandan Pusat Latihan Pasukan Simpanan Persekutuan. Majlis melakukan ucapan terima kasih atas penyempurnaan acara itu tadi, dan kini majlis diteruskan lagi dengan penyampaian cendera hati oleh pihak tuan rumah pengancur kepada Ketua Polis Negara. Maka dengan itu dipersilakan Tuan Komando Pasukan Simpanan Persekutuan untuk menyampaikan cendera hati kenangan kepada Ketua Polis Negara. Dipersilakan. Seterusnya persilakan pengarah Jabatan KDNKA untuk menyampaikan cendera hati kepada Ketua Polis Negara. Persilakan. Majlis melakukan ucapan terima kasih di atas penyempurnaan acara sebentar tadi. Dan hadirin sekalian, mengumumkan panji-panji pasukan simpanan persekutuan dan kawalan kehormatan utama berarah masuk ke medan perbarisan. Hadirin dipohon berdiri hormat dan para pegawai polis di Raja Malaysia diminta memberi tabir hormat semasa panji-panji pasukan simpanan persekutuan berarah masuk ke medan perbarisan.
Yang dihormati Tan Sri dan hadirin sekalian, acara diteruskan lagi dengan lafaz ikrar. Lafaz ikrar pada pagi ini akan diketuai oleh yang dihormati seperti dengan Tuan Jafar bin Paiman, Pegawai Pemerintah PSP Unit 2 Johor Bahru. Dipersilakan yang dihormati Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kutai lapas segera tak setia dan mati tasik. Bahawa kami sebagai pegawai polis Negara Malaysia berikrar taat dan setia kepada raja dan negara, perlembagaan dan undang-undang, kod etika, serta pucuk pimpinan Polis Diraja Malaysia. Dan kami berikrar akan komited untuk beriman melindungi negara, bekerjasama dengan masyarakat dalam menegakkan undang-undang dan ketenteraman awam. Terima kasih, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Tuan di atas lafaz ikrar itu tadi. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Ketua Polis Negara untuk tampil ke tengah pentas utama untuk menerima 3 kali sorakan lawangan serang yang akan diketuai oleh Pegawai Pemerintah Baris. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada para hadirin sekalian di atas 3 kali sorakan kepada Ketua Polis Negara sebagai tanda sokongan tidak berbelah bagi kepada Ketua Polis Negara. Hadirin sekalian, mengakhiri acara pada pagi ini adalah nyanyian Setia Berkhidmat.
yang dihormati Tan Sri, selesai pemeriksaan pada pagi ini. Mohon izin untuk keluarkan panji-panji jalankan lain-lain tugas yang dihormati Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih yang dihormati Tan Sri. Tim hadirin sekalian mengumumkan panji-panji pasukan simpanan persekutuan berarak keluar dari medan pembarisan. Hadirin dipohon berdiri hormat dan para pegawai polis Diraja Malaysia diminta memberi tabir hormat semasa panji-panji pasukan simpanan persekutuan berarak keluar dari medan pembarisan. Yang dihormati Tan Sri dan hadirin sekalian, acara di Padang Kawat telah menghampiri ke penghujungnya. Di kesempatan ini Majlis ingin merakamkan penghargaan ucapan terima kasih tidak terhingga kepada Yang Dihormati Inspektur Jeneral Tan Sri Razaluddin bin Husin, Ketua Polis Negara, di atas kesudian hadir untuk memeriahserikan lagi majlis pada pagi ini. Turut tidak dilupakan kepada kesemua Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datin, Tuan-tuan dan puan-puan yang terus sama hadir pada majlis ini. Majlis turut melakukan syabas dan tahniah kepada kesemua ahli jatuh kuasa yang bertugas lumus bagi memastikan majlis ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin. Baiklah, untuk makluman Yang Dihormati Tan Sri dan hadirin sekalian, itu dia KKU dan juga detachment mengambil posisi untuk kita laksanakan selepas ini adalah sesi bergambar kenangan. Dan untuk makluman sidang hadirin sekalian, untuk sesi rakaman bergambar ini kita akan lakukan dua sesi, iaitu yang pertama membabitkan Ketua Polis Negara dan tetamu kenamaan yang lengkap memakai pakaian review order terlebih dahulu, dan kemudian akan disusuli dengan kedua, iaitu bersama pengerusi perkeb Jabatan KDGA dan ahli perkeb yang lengkap berbaju kurung perkeb. Okey, nampaknya kita masih lagi menunggu untuk KKW kita berbaris. Dan sebentar lalu untuk makluman hadirin sekalian, di balik kawalan kehormatan utama dibentuk formasi 68 oleh kumpulan detachment yang menunjukkan bahawa sebagai simbolik majlis hari ulang tahun pasukan simpanan persekutuan ke-68. Baiklah, jika sekiranya telah pun bersedia, tampaknya telah pun bersedia kawalan kehormatan utama kita dan juga detachment telah pun membentuk dengan sepenuhnya formasi 68. Maka dengan itu dipersilakan Ketua Polis Negara dan juga para pegawai dan tetamu yang lengkap berpakaian review untuk kita ke acara yang pertama bagi sesi bergambar kenangan. Dipersilakan.
Selepas ini Datin Sri Pengerusi Perket Jabatan Kedai bersama tetamu-tetamu ahli perket yang lain bolehlah bersiap sedia untuk kita coretkan gambar kenangan bersama dengan KKU ataupun Kawalan Kehormatan Utama Pasukan Simpanan Persekutuan. Dan nampaknya drone juga turut diterbangkan untuk merakamkan dengan lebih jelas. Itu dah. Ketua Polis Negara kita telah pun menuju untuk mengambil posisi. Di kiri dan kanan kelihatan unit berkuda pasukan simpanan persekutuan. Kalau dilihat daripada gambar atas yang akan diambil oleh unit drone akan lebih jelas menunjukkan paparan formasi 68 yang telah dilakukan oleh kumpulan detachment daripada PSP Unit 1 sehinggalah ke Unit 7 dan termasuk kumpulan-kumpulan khas. Itu dia, sila pandang ke atas, iaitu drone akan memaparkan lebih jelas seperti mana maksud saya tadi formasi 68 yang telah pun dibentuk oleh kumpulan detachment pasukan simpanan persekutuan. Itu dia, nampaknya Ketua Negara telah pun selesai, maka dengan itu kita persilakan pula Datin Seri Pengerusi Perket Jabatan Tinggi bersama dengan ahli-ahli perket yang lain untuk turun ke padang kawat untuk kita rakamkan gambar bagi sesi yang kedua. Dipersilakan. Ya, yang turut berada di bawah khemah ini yang berbaju kurung perket. Itu dia. Kiri dan kanan khemah kita Kiri dan kanan khemah, dipersilakan. Itu dia. Dan peringatan mesra juga untuk yang